Okey, ready ya. Sekarang ada 9 orang masuk dah. 9 orang masuk. Saya sudah 2 hari tak ada buat live ya sebab saya nak rehat kejap. Nak dapatkan idea barulah saya buat live lah ya. Kalau tak ada idea saya tak boleh buat live. Tunggu orang masuk dulu ya. Ya. Okey. Saya start sekarang ya. Boleh dengar bunyi tak? Suara? Suara ada tak? Begini feedback sikit. Ada bunyi, ada suara tak? Okey, saya hari ni nak cakap cerita pasal Trusted ya, Trusted. Sebab ada satu netizen dekat YouTube, dia ada minta saya cerita soal pasal Trusted ya, Trusted. Jadi dia ada tag saya, nama dia Farizal ya, Farizal. Dia minta, dia kata Mr. Lau boleh tolong ceritakan sikit pasal Trusted tak? Okay, saya akan ceritakan sikit pasal Trusted atas kapasiti saya lah sebagai penjual gitar, dan saya bukan technician yang pandai tapi saya boleh cerita sikit lah ya untuk Trusted lah ya. Jadi setiap gitar modern punya gitar dia ada Trusted ya. Apa itu Trusted? Trusted ialah dia ada satu besi ya, besi dalam neck kita. Kita boleh ketatkan besi tu, dia akan menolak kita punya neck turun ke bawah. Okey, faham ya? Jadi begini ya. Ada satu sampel neck sekarang neck. Okey. Jadi kita di dalam neck ni ada satu besi ya. Daripada sini sampai ke sini ada satu besi dalam tu ya. Nama dia truss rod ya. Sebab gitar ni dia akan bengkok. Dia boleh bengkok ya, dia boleh bengkok. Bukan dia akan bengkok lah, dia boleh bengkok ya. Dia bengkok kerana cuaca sejuk ataupun panas ya. Kalau panas dia ke sini, kalau sejuk dia jadi macam ni. Ini gitar teruk dia memang dia begitu ya, gitar ya. Sebab dia kayu ialah benda hidup. Kayu bukan benda mati ya, dia hidup punya. Dia daripada pokok kita tebang, dia hidup. Dia macam dia living ya. Dia tak macam karbon ya, dia mati. Besi dia mungkin dia tak banyak berubah. Kayu dia banyak berubah ya. Sebab kayu ni memang dia treated ya, dia treated, dia kasi dia kering dah, tapi dia masih boleh bergerak dalam 0.5 mm ataupun 1 mm dia akan bergerak ya, ataupun sedikitlah bergerak. Jadi bila dia bergerak dia kita akan susah nak main ya, susah nak main. Jadi itu sebab kita perlukan truss rod ya. Kedua, dia protect kita punya neck jadi kuat okay. Jadi nampak sekarang saya tunjukkan truss rod. Dalam dia ada besi, nampak ya, ada besi dalam ya. Tuan-tuan boleh tanya ya apa soalan kalau ada ya, sebab saya pun akan cuba jawab dengan saya akan cuba ya. Okey, dengar ya bunyi suara okey ya. Jadi truss rod ya, truss rod kita kena adjust truss rod ya. Kalau gitar tu sebelum kita nak jual, sebelum kita nak keluar nak perform, sebelum kita nak pergi mana, nak perform ke, nak jual kepada customer ke, nak apa ke, dia benda pertama nak buat ialah truss rod kena adjust neck tu bagi lurus. Truss rod bukan untuk merendahkan string ya. Truss rod bukan tujuannya untuk merendahkan string, bukan. Truss rod tujuannya untuk meluruskan neck ya. Macam mana nak tahu neck lurus tak lurus? Kita ada caranya ya.
Tidak faham. Yang pertama, truss rod bukan untuk apa ya? Untuk merendahkan string. Ya, memang dia merendahkan string, memang. Bila kita buat dia adjust dia rendah, tapi ada setengah gitar walaupun kita dah adjust dia tetap tinggi. Apa sebabnya? Sebabnya dia punya saddle tinggi. Kita dah buat dia punya neck udah lurus tapi dia tinggi lagi. Kenapa? Sebab saddle-nya tinggi. Sebab kita kena potong saddle. Kita tak boleh adjust lagi bagi dia turun macam bengkok macam pisang dah, tak boleh. Itu sebab dia ialah untuk meluruskan neck. Yang penting neck perlu lurus, ya. Okey, sekarang saya akan tunjuk macam mana kita nak check sama ada neck itu lurus ke tak lurus, ya. Okey. Sekarang saya ada gitar kartel kat sini lagi ya, kat rumah ya, gitar kartel ya. Jadi sekarang ni kita ni string, nampak? Dia daripada sini point kepada saddle ke point nut ya, point nut ya. Jadi kita akan tekan ini string ni, fret yang last ni dengan fret yang paling atas sekali. Ya. Tekan ini. Begitu kita tengok dia punya tali tu sama ada space. Ini ada space. Ada space, nampak? Bunyi. Saya tekan sini, dia akan tunjuk sama ada space tak ada space ya. Okey, sekarang tak nampak, saya akan tunjuk gambar sekarang sekejap ya. Ada soalan sila tanya ya. Kita buat secara casual saja. Ya, soalan boleh tanya. Kita punya PKP kena kita teruskan lagi lah ya. Kita terpaksa teruskan lagi lah. Nampak tekan ya. Okey, sekejap. Saya kena ubah yang mirror ni ya. Sebab dia masih mirror lagi. Mirror. Saya lupa tadi. Sorry ya. Ini baru betul ya. Tadi itu mirror ya. Okey, ni sekarang kita tekan point A to point B dan tali itu dia akan ngam-ngam dekat atas fret ya. Tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Ya, tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Sekarang saya buat satu lagi percubaan untuk anda sini. Saya tekan sini. Dan tekan sini ya. Saya akan tap tengok. Ada caranya tekan ni. Nampak ni masih boleh gunakan jari pertama ni untuk tekan. Susah nak tangkap gambar ya. Kejap. Nampak dia ada pergerakan tu, ada bunyi. Sepatutnya tak ada bunyi ya. Okey, sekarang maknanya gitar ni dia punya neck tak lurus. Tak lurus ya. Jadi kita kena adjust. Bukan tu gitar rosak, bukan ya. Dia kena memang adjust. Gitar yang 20,000 pun memang kena adjust ya. Bukan sebab dia rosak ya, bukan ya. Jadi itu sebab kita kena adjust. Itu sebab korang yang tak tahu adjust kena hantar gitar kepada technician untuk buat adjustment setiap 6 bulan. 6 bulan ngam-ngam tukar tali lepas tu suruh technician suruh dia luruskan neck. Itu je. Ya. Baru sedap main. Tidak. Kalau tidak tak boleh main, ya. Kalau tidak main sakit tangan. Walaupun saya main gitar dah berpuluh tahun, gitar tinggi pun saya tak suka main. Ya. Itu sebab penting ya, penting tu kalau kita nak main gitar dengan lama, dengan bagus, kita kena buat benda-benda sedemikian ya. Tali pun kena tukar. Jadi secara cerita pasal tali, iaitu kita kena tukar tali untuk dapatkan bunyi yang lebih baru, bunyi yang lebih fresh ya. Okey, jadi sekarang kita akan tunjukkan cara-cara nak adjust neck ya. Saya tunjuk cara ya. Yang penting setiap gitar kita beli dia akan bagi satu Allen key. 8 ya, Allen key ya. Allen key ya, 8 ni. Jadi Allen key ni
Gunakan Allen key yang disediakan oleh gitar yang anda beli sahaja, ya. Kerana walaupun dia saiz yang sama, kadang-kadang kalau yang bukan yang disupply oleh gitar itu, dia kadang-kadang dia punya saiz tak terlalu ngam, tak terlalu betul, ya. Dia akan merosakkan anda punya anda punya gear kat dalam tu, ya. Dia akan merosakkan dia akan jadi haus kau punya dekat dalam tu Allen key tu, ya. Jadi ini Allen key yang disediakan oleh gitar Carter ni, ya, yang itu saya buat review, ya. Jadi kita akan masukkan truss rod dekat sini. Bawah ni ada truss rod, ya. Dalam ni ada truss rod, ya. Saya tunjuk lagi satu gambar lagi. Saya ada buat sikit homework lah, ya. Ini dekat bawah kita tu dia ada satu truss rod, ya. Lubang truss rod, ya. Okey, kita akan adjust benda ni, ya. Kita akan adjust truss rod ni. Okey. Okey, simple saja. Kita letak kain dekat sini bawah ni. Letak kain, ya. Cuba sikit. Letakkan sikit, ya. Saya tak ada assistant. Nampak gitar tak? Nampak gitar. Okey, bagus, cantik. Bagus, ya. Gitar, ya. Okey. Kita kat sini sekarang, ya. Jadi gitar ni tinggi. Tuning dulu. Ya. Tuning, standard tuning, ya. Standard tuning. Bila anda buat adjustment, gitar tu berada dalam tuning yang betul. Tak boleh string, tak boleh loose buat adjustment, tak boleh. Tak boleh string loose buat adjustment, betul anda pasang balik tali, dia akan tarik balik gitar tu. Jadi dia kena buat tuning yang betul baru kita buat adjustment, ya. Sekarang kita masukkan Allen key ni yang pendeknya ke dalam ni, ya. Okey, dia cari lubang tu. Alright. Pastikan dia masuk sampai habis. Ya. Jadi sekarang kita boleh start pusing ke arah jam, ya. Arah jam. Jangan lupa arah jam. Anda nak ketatkan skru arah jam. Ya. Clockwise, ya. Nak ketatkan skru clockwise. Jadi sekarang saya masukkan Allen key, saya akan clockwise, ya, iaitu belah sini. Jangan pusing banyak sangat. Pusing 2-3 round, 2 round, kita cek balik, ya. Sekarang saya pusing, ya. Saya buka tali ni. Nampak tak? Ini dekat sini, ya. Nampak? Nampak, ya? Sikit. Sini sikit lah. Sini sikit, sorry. Saya akan tarik di antara yang dua belah ni, iaitu daripada yang 3 ke bawah dan 3 ke atas ni. Saya buka, saya akan lebarkan dia dan saya akan pusing supaya tali tu dia tak rosak tali dia. Masuk sampai sini, keluarkan balik, pusing lagi sekali. Boleh dengar bunyi kayu dalam tu, krok. Okey. Saya baru pusing 6 jam aja, ya. Pukul 12 sampai pukul 6. Tapi saya buat 2 kali. Pukul 12 sampai pukul 3 dan pukul 3 sampai pukul 6. Jadi sebab saya buat 2 kali sebab kita ada tali kat sini, ya. Kita tak boleh pusing sampai habis. Kita ada tali kat sini. Okey, sekarang saya dah adjust 2 sekali, ya. Saya akan cuba lagi sekali, saya akan check lagi sekali. Sini dan sini, tekan sini, ya. Dah kurang dah, nampak? Tadi bunyi krong kuat kan? Sekarang sudah kurang. Dah kurang dah. Ada lagi sikit lah, ya. Nanti saya adjust lagi. Biar relax dulu, ya. Sama-sama itu main gitar dulu. Ini gitar Carter, ya. Gitar Carter RM450 saja. Cantik punya gitar ni. Dia German teknologi.
Okey, sekarang sebab saya bagi dia rehat sekejap ya. Rehat sekejap, saya buat adjustment. Okay, lagi saya akan pusing lagi dalam mungkin 3 jam ya. 3 jam maksudnya pukul 12 sampai pukul 3 ya. Dia punya ya, pukul 3 saya buat adjustment. Okey, sekarang saya akan pusing lagi sekali ya. Lagi cara yang kedua untuk buat adjustment begini ya. Cara kedua ya, kita akan anda boleh letak anda punya tangan ni, dia punya ni, tahan kita ni kat sini, tahan kita ya. Tahan kita sini. Nampak ke ni? Tahan sini. Ya, tahan. Jadi sekarang cara kedua ya, anda adjust, sama juga adjust. Tapi anda boleh tolak kau punya neck pressure, tolak dia turun sini dengan menahan sini, nahan sini, tolak ya. Maksudnya saya tahan sini dan jari saya, tangan kiri saya tolak dia sikit, Nampak? Saya tolak sikit ya. Saya tolak sikit dan saya buat adjustment sekarang. Ya. Okey, ini pun satu cara lagi ya. Supaya dia punya rod dekat dalam tu, bila dia ketat ya, bila dia ketat dia akan menolak ke bawah. Bila dia ketat, dia tak terlalu stressful kita. Bila kita dah tolak dengan tangan, akan bagi dia tolak ke bawah sikit. Bila kita adjust, maksudnya bila kayu tu dia tolak kita tu, tolak neck tu turun, dia tak terlalu stressful. Ya, dia cakap ya, tak terlalu stressful. Dia tak terlalu makan tak terlalu, dia boleh selamat, dia tak rosakkan kita, dan dia tak terlalu, saya cakap dalam bahasa Melayu ya, dia tak terlalu stres lah. Dia relax. Ya, dia turun. Kejap ya. Ada message tak? Terima kasih semua, have fun. Ya. Yusha, Andrew, Andy, David Ong, Fernandez, terima kasih semua ya. Thank you for joining. So you can tolak sini, tolak sini, dan di sini tolak sini. Ya, you push that, then you pusing ya. So this is another method ya. Jadi saya gunakan cara ini ya. Saya gunakan cara ini. Kalau kita yang mahal misalkan kita murah pun saya buat juga lah ya. Semua kita saya buat macam ni. Saya dia akan tolak sikit ya. Okey, sekarang saya relax lagi. Keluarkan ya. Relax lagi dia ya. Sekarang bagi dia push ya. Jadi neck ni penting nak lurus ya, lurus. Neck lurus. Faham ya? Adjustment thrust rod bukan untuk merendahkan tali, tapi dia untuk meluruskan neck. Dia dua benda yang berbeza ya. Dia dua benda berbeza. Kalau dia dah lurus, kalau neck sudah lurus, anda masih tak suka lagi dia punya action, masih tinggi, anda kena buat sesuatu yang lain. Mungkin anda kena rendahkan ni. Rendahkan benda yang putih ni, itu shader nama dia. Ya. Faham ya? Okay, sekarang kita akan cuba sekali ya. Tekan sini. Tekan sini. Ya. Dah kurang ya. Boleh lagi sikit. Slowly. Jangan sekali pusing 10 round ya. Kalau dalam tu dia punya overload, dia punya skru dah over pusing, dia akan rosak, anda habis. Bye. Kita anda boleh buang. Nak repair boleh repair, tapi kalau harga repair tu boleh beli kita baru dah. Ya, bukan tak boleh repair ya. Masuk dah sekali. Okey. Dah cantik sekarang dah ya. Saya akan buat lagi sekali ya adjustment ya. Jangan sekali buat lebih-lebih ya. Tekan sini lagi. Tekan sini dan tolak sini. Tahan sini dan tolak sini.
pusing lagi sekali ya. Dia macam dia macam kita tengok video tu orang buat massage kan, dia tarik dia punya tulang crack ada bunyi. Ini benar bunyi dah. Okey, saya kenal sekali. Tengok ada tak? Cantik dah sekarang, sudah lurus lah. Ya. Dah lurus lah. Boleh sikit lagi lah. Boleh sikit lagi ya. Dah lurus lah. Ya. Cantik lah. Jangan rendah sangat lah ya, jangan rendah sangat. Dia begini ya. Itu sebab kita bila kita buat bab setup ni. Okay, setup lain ya, setup cerita lain ya. Setup okay, setup ya. Setup ialah kita buat kita kalau buat setup, maksudnya kita buat gitar tu sedap untuk dimain untuk orang itu ya. Maksudnya kalau saya suka buat setup satu gitar yang rendah, dan jangan terlalu rendah sampai saya main tak ada buzzing. Saya main ngam-ngam tak buzzing sebab permainan saya tak kuat. Saya jenis yang tak terlalu attack. Jadi saya boleh buat rendah sikit dan saya boleh main dengan tak ada buzzing ya. Kalau anda suka attack kuat-kuat, kalau anda buat terlalu rendah, dia akan buzzing. Ini fizik ya, ini fizik. Sebab dia rendah, bila anda main kuat, tali itu bergegar, dia akan kena. Ini ya, jadi tak ada komplain. Jangan komplain. Apa kita ni tak ada buzzing ya, sebab ya. Buzzing maksudnya tali itu ini maksudnya buzzing ya. Ini maksudnya buzzing. Ya. Ini tak ada buzzing. Ini tak ada buzzing, ini buzzing ya. Buzzing, B-U-Z-Z-I-N-G ya, buzzing ya. Buzzing tu dia ada kena. Kadang-kadang kita main gitar, kita secara sengaja kita nak bagi dia buzzing, pang. Itu pulang ya. Kadang-kadang saya suka juga bunyi buzzing tu. Kadang-kadang lah, not all lah ya. Macam setengah tempat kita memang sengaja bagi dia buzzing. Dia punya efek lah. Jadi itu sebab ini yang okey. Okey, jadi kita sambung lagi pasal truss rod. Jadi truss rod dia banyak jenis truss rod ya. Dia ada yang besi, ada yang aluminium. Ya, jadi itu terpulang pada kilang gitar. Kilang gitar untuk nak beli apa bahan yang dia nak beli, dan bahan tu dia beli, dia order, dan apa yang dia nak jual pada bahan itu lepas pasang. Kalau kau punya kereta dia dah pasang dengan hi-fi yang mahal, mahal lah kereta kau. Ya, kalau dia pasang mahal lah ya. Di truss rod sama juga. Dia truss rod dia ada, saya akan tunjuk sini ya. Truss rod yang paling bawah sekali ialah truss rod aluminium ya. Aluminium. Dia paling bawah aluminium ya. Okey, itu yang atas tu traditional ya. Yang ini dia punya anchor ya, yang ni dia punya penahan dia ya kat dalam ya. Jangan lucut tu. Yang dekat atas yang merah tu dia ialah two-way truss rod. Ini benar, saya akan cerita sikit two-way truss rod ya. Two-way truss rod. Two-way truss rod ni kita boleh adjust dia turun dan adjust dia naik ke atas. Itu two-way truss rod. Ya. Jadi two-way truss rod, kejap saya tunjuk ya. Two-way truss rod dia di gitar Gordin ada pakai ya. Gitar Gordin ada pakai. Gitar yang apa tu, dia punya akustik punya Gordin, dia punya gitar
macam Siga lah, Norman lah, itu semua dia pakai double action thrust rod ya. Dia boleh tolak ke atas dan tolak ke bawah ya. Maksudnya yang thrust rod biasa dia lurus saja. Bila kita pusing, dia tarik dia turun. Dia tarik dia bengkok. Tapi yang thrust rod yang ini, yang double thrust rod ni, kita boleh tolak ke bawah dan kita boleh tolak ke atas. Sebab yang ini dia special ya. Itu sebab dia kadang-kadang dia bergantung pada kita company ya, dia punya pemikiran dia nak buat macam mana. Dia nak buat macam mana, dia nak, sebab dia ada sebabnya tertentu lah ya. Sebabnya dia nak buat itu. Sebab macam Godin dia buat sebab dia dekat Canada dia sejuk. Kita tu turun ke bawah. Dia kena buat double thrust rod tolak ke atas. Ya, jadi thrust rod yang dipasang di dalam neck dan dipasang di dalam atas head sini, dia tak ada beza ya. Ada setengah kita dia pasang dekat sini thrust rod, dia kita kena adjust dekat sini. Ya. Yang ada setengah kita kena adjust. Kebanyakan kita adjust dekat sini. Ya. Jadi kalau kita tu dia punya neck dekat sini, dia punya neck pula, dia punya thrust rod kita kena adjust dekat sini. Jadi dia punya situasi sama juga. Sama juga, iaitu have to do clockwise. Tapi anda kena pusing balik kita anda bila nak buat. Sebab anda gunakan tangan ini, anda akan masukkan gitar sini dan anda tolak ke clockwise. Ya, faham? Sebab anda gunakan tangan yang boleh tolak kuat untuk tolak ni. Ya, clockwise sama juga situasi ya. Dia maksudnya anda dari sini, anda nak ketatkan dia, anda macam nak ketatkan skru lah, clockwise ya. Jangan kau macam ni, kau macam ni. Kau macam ni. Kau masuk gitar sini. Kau telakkan sebelah sana, anti clockwise, dia akan release pula ya. Jadi itu yang dia punya, kita cerita dia punya thrust rod. Saya harap Farizal dia minta lah saya buat satu video pasal thrust rod. Thrust rod iaitu sebab saya cerita lah. Thrust rod, bolehkah thrust rod ditukar? Kalau thrust rod anda rosak, boleh ditukar ya. Kita kena mula-mula kita kena keluarkan dia punya fret, dia punya fretboard. Keluarkan fretboard. Keluar antara dia punya fretboard sini dengan belakang ni belakang kayu mahogany. Depan kayu ebony. Jadi dia kena buka ya. Buka baru masuk balik, keluarkan thrust rod yang rosak tu. Thrust rod rosak sebab mungkin anda terlalu overturn ke, dia patah ke, dalam dia punya gigi tu dah loose ke. Tu sebab kalau anda tak tahu nak adjust, jangan adjust ya, hantar kepada expert, hantar kepada orang yang tahu buat ya. Jadi sekarang ni kita nak buka kita kena heat ya, kita kena panaskan, panaskan steam kita ni untuk melonggarkan dia punya glue, baru boleh buka, betul pasang balik baru punya, tutup balik. Itu punya kerja mahal bang ya, mahal ya. Maaf tuan, saya baru masuk live, macam mana nak tahu fret tu lurus ke? Okey. Nanti abang boleh tengok balik video saya. Abang replay balik ya, replay balik nanti jap. Tadi saya dah cerita tadi ya. Saya replay balik ataupun boleh masuk YouTube. Nama saya ya, nama saya pun boleh tengok ya. Lau Kiasun. Jadi sekarang ni dah keluarkan, masuk balik ya. Tadi anda masuk ke bahagian ni tadi ya. Yang saya tunjuk sini tadi. Untuk kita tekan dekat sini dan tekan dekat sini dan kita tap sama ada tengok dia lurus tak ya. Anda boleh nanti abang adik Syafiq ya. Nanti kau review balik video lah ya. Tadi saya cerita panjang kat sana dah. Buka, tutup balik. Tapi dia punya cost mungkin 1,000. Okey, sebab memang ni kerja gitar ni, dia kerja bukan semua orang tahu buat. Bukan anda suruh tukang-tukang kayu ni dia suruh buat, tak boleh buat ya. Dia kerja ni sangat
specialized punya, rumit ya, rumit ya. Jadi sebab semua benda yang rosak semua boleh dibuat. Nek anda patah, buang, tukar nek baru, semua boleh buat ya. Cuma wang saja ya. Faham ya? Sebab technician dia nak repair kita. Kalau kalau dia charge anda 500 untuk buat repair, katakan repair nak keluarkan apa benda-benda repair, dia tak kira, dia nak charge anda 500. Kalau anda berharga 500 pun dia charge 500 juga. Kalau harga kita anda berharga 5,000, dia pun charge 500 juga. Sebab dia punya charge sama. Itu sebab kalau kau berharga 500, bila kau hantar kat repair, dia kata repair cost 500. Alamak, aku pun 500 saja. Itu nasib lah. Sebab memang dia repair cost punya cerita ya. Dia tak kira gitar anda berapa harga ya. Jadi ada setengah customer dia pun ada buat, walaupun gitar dia murah, dia pun buat harga cost tinggi untuk tukar dia punya truss rod. Sebab gitar tu mungkin gitar yang sentimental. Mungkin gitar tu ialah gitar yang dihadiahkan oleh seseorang yang istimewa untuk dia. Ya. Mungkin memory dia yang dah tak ada ke apa ke, whatever lah ya. Dia buat juga sebab gitar tu sangat sentimental tu dia buat. Dia tak kira ya. Dia begitu juga ya. Jadi okey, apa lagi saya nak cerita ya pasal truss rod? Itu simple sajalah, truss rod lah. Ya, truss rod sajalah. Anda boleh PM saya lah, ataupun anda boleh masuk saya punya YouTube, tengok. Saya akan post video ni kat sini, betul saya akan simpan video ni untuk post kat YouTube ya, YouTube. Jadi YouTube tu dia video dia kat sana lah. Jadi truss rod, gitar klasikal tak ada truss rod ya. Gitar klasikal tak ada truss rod sebab dia pendek, dia tak perlukan truss rod. Sebab dia sampai sini saja ya. Pendek. Dia punya 12 fret. Dia kekuatan dia dah ada. Tapi ada juga gitar company yang buat truss rod untuk gitar klasikal seperti Lapatri ya. Lapatri ni gitar yang bagus. Dia gitar klasikal tapi dia modern, hybrid ya. Macam Arwah Haji dia ada pakai, ramai juga pakai macam Jamie Wilson dia pakai. Gitar ni dia klasikal tapi neck dia D lah. D sikit ya. Tak macam C. Dia D ya. Dia sedap. Nipis. Dan bila gitar klasikal, dia punya neck, dia punya permukaan dia lurus. Dia punya lurus. Kalau gitar klasikal semua lurus ya. Tapi gitar akustik dia ada sikit lengkung ya. Dia ada kontur sikit ya. Jadi gitar yang saya cerita tu dalam Lapatri tu gitar klasikal tapi dia ada kontur sikit. Dia special, dia memang hybrid ya. Jadi itu gitar untuk Lapatri lah ya. Lapatri ya, gitar Lapatri daripada Godin juga yang buat lah. Jadi itu sajalah untuk hari ini saya cerita pasal truss rod. Truss rod kalau anda tak tahu jangan cuba-cuba. Kalau nak pusing boleh pusing sikit. Gunakan Allen key yang disediakan oleh gitar company. Jangan anda beli nanti saiz yang tak betul, dia akan merosakkan anda punya dalam punya key rosak memang susah nak repair ya, kita buka balik. Ya, jadi truss rod dia ada 3 jenis, ada yang straight, ada yang aluminium dan ada yang double action ya, two way ya, turun dan bawah. Jadi truss rod harus dibuat setiap 6 bulan ataupun sekurang-kurangnya setahun kena buat sekali lah. Dia begini ya, kalau anda tak buat ya, kayu anda ada bengkok. Kalau tak buat katakan kayu anda ada bengkok lah, bengkok. Katakan ya ada bengkok begitu anda tak buat. Anda simpan gitar tu dalam 10 tahun. 10 tahun baru keluarkan nak adjust. Mungkin susah. Mungkin dia akan merosakkan kayu. Tu dah orang cakap berlentur buluh ya. Dia dah bengkok, udah jadi keras. Nanti kau paksa dia turun balik, mungkin dia akan retak ke apa ke, dia akan rosak juga. Tu tak bagus juga ya. Sebab kita kena adjust from time to time.
Itu sebab kita kalau simpan tak main dia mungkin rosak juga, itu sebab keluarkan ya. Jadi faham semua. MCO kena jaga diri ya, kena semua memang kena jaga juga sebab kita kalau tak jaga diri, benda ni dia tak boleh hilang lah. Kita punya apa kata orang, dia punya COVID-19 ni dia akan sentiasa kat sana, jadi susah lah kita kena lockdown macam ni ya. Itu sebab semua kena cooperation lah ya, kena cooperation, kena pakai mask yang betul-betul pakai lah. Sebab dulu pun saya pun cincang pakai je, sekarang saya memang betul-betul pakai ya, pakai betul, pakai dua, sebab benda ni dia airborne ya, virus ni airborne, dia akan terbang masuk kepada sedut je habis ya. Alright, saya akan cerita yang untuk yang akan datang, saya akan cerita pasal humidity ya, humidity. Itu pun satu topik yang sangat crucial lah untuk kita. Jadi banyak kita rosak sebabkan humidity ya, terutamanya negara kita. Sekarang saya dekat sini pun humidity saya nampak tangan saya memang macam lekat-lekat dah. Kita rasa memang tak seronok ya, dia panas dan lembab ya, lembab tu sebab memang kita rasa tak seronok ya. Itu sebab humidity ni penting ya. Sebab kita akan ceritalah one of the live ya. Terima kasih. Jadi Guitar Store kita masih buka seperti biasa. Anda boleh datang nak beli barang ke, semua boleh beli barang. Buka online ya, bukan buka kedai, buka online seperti biasa. Anda boleh masuk online di guitarstore.com.my dengan Facebook di Guitar Store Malaysia. Anda tetap boleh order barang apa yang anda ya. Penghantaran percuma. Thank you Mr. Raymond, thank you everyone, and I'll see you again next week pula. Tomorrow I'll see you again, hopefully. So okay, bye bye and stay safe. Thank you.